السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا بما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah. Kuliah kita pada malam ini membincangkan masalah berkenaan dengan apa yang disebut sebagai pahala yang besar. Perkara yang pertama yang perlu kita faham dalam Al-Quran ini, Allah Ta'ala sebut dua perkataan, iaitu yang pertama disebut ajrun, yang kedua disebut thawab. Dua-dua ni merujuk kepada pahala. Dan bagaimana perkataan pahala itu Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam Al-Quranul Karim. Kita kena faham dulu apa dia yang disebut sebagai pahala tu. Sebelum daripada kita pergi jauh, kita kena faham yang tu dulu. Kalau kita tengok seorang ulama daripada India nama Syah Waliullah Ad-Dahlawi, seorang tokoh mujaddid yang hebat, yang banyak menulis risalah. Dan kalau orang yang mengaji hadis di India, Pakistan ni, kebanyakannya mari daripada aliran ataupun sanad hadis daripada Syah Waliullah Ad-Dahlawi sehingga sampailah kepada Nabi SAW. Dan jasanya begitu besar dalam masyarakat, islah dan mengubahkan masyarakat. Dia bahagikan pahala ni kepada 4 bahagian. Dia panggil ta'ah, dia panggil hasanah, lepas tu dia panggil thawabun, dia panggil sawabun. Thawab dan juga sawab. Itu pembahagian yang dibuat oleh seorang ulama nama Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Nanti kita akan sebut. Cuma apa yang kita sebut dalam ni iaitu, yang menariknya, semua orang faham bahawa pahala ni adalah anugerah dan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala apabila seseorang melakukan satu perkara yang kena dengan kehendak Allah Ta'ala. Yang kita sebut, seorang itu melakukan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan melalui rasul-rasul dan umat untuk akhir zaman, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maknanya Allah Subhanahu wa taala akan bagi pahala kepada orang yang ikut Nabi daripada segenap segi dan keadaan. Orang yang tak ikut Nabi, Allah Taala tak bagi pahala. Bila kita bercakap pahala, kita kena bercakap lawan kepada pahala tu, dia panggil dosa. Pembahagian dosa pun ada. Dia panggil maksiat, dia panggil sayyiat, dia panggil khataya, dia panggil dhunub. 4 bahagian juga. Malam ni kita sebut pahala dulu. Kadang-kadang perkataan pahala tu disebut sebagai perkataan yang disebut sebagai ajrun, yang digunakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Contoh di suratul Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah Ta'ala sebut sesungguhnya orang mukmin, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara, dan orang Yahudi, orang Nasrani dan orang Sabi'in, kelompok daripada Yahudi. Siapa sahaja di antara mereka, orang ni tak penting. Siapa sahaja di antara mereka, yang mana? Man amana billah, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yaumil akhir, dan juga hari akhirat, wa amila salihah, dan beramal dengan amal yang saleh. Beramal dengan amal yang saleh maknanya amalan yang menepati syariat. Dalam ayat ni Allah Taala tidak khususkan, tapi Allah Taala umumkan, bersifat am, siapa sahaja, baik dia tu nama Yahudi ke, dia nama Nasara ke, dia mana kaum apa sahaja, tak kira. Tapi syarat yang dia kena ada, kena beriman dan juga beramal saleh. Beriman itu kepada Allah dan hari akhirat. Dalam banyak perkara atas muka dunia ni, dalam bab keimanan, Allah Ta'ala ambil 2 perkara, iaitu mereka yang sanggup beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Kerana beriman kepada Allah dan juga hari akhirat ni merupakan tiang kepada keimanan yang lain. Baik, itu tak apalah, itu masalah tauhid. Orang begini, kata Allah Ta'ala, falahum ajruhum, mereka akan menerima pahala daripada Tuhan mereka. Baik, itu perkataan ajr. Mereka akan menerima pahala daripada Tuhan mereka. Yang keduanya, perkataan thawab. Disebut oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 145. Firman Allah Ta'ala, وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ, sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah. Ini ketetapan daripada Allah Ta'ala. Ada seorang nak suruh orang tu mati, dia bunuh orang tu ke, dia buat apa ke, kita panggil istilah nak bunuh kawan tu, tapi tak mati. Tak sempat lagi nak bunuh dah. Pisau tu masuk dah. Sikit lagi nak kena urat jantung, masuk hospital, tak mati. Orang kena stroke, doktor kata, tak boleh buat apa dah ni, dia kata. Fungsi otak pun tak berjalan dah. Tiba-tiba tak mati lagi. Sebab, وَمَا كَانَ نَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sebagai ketetapan yang ditentukan waktunya. Sampai situ, kitaban muajjala, Tuhan tentukan ajal ini. Yang kita nak bincang, wa may yurid thawabad dunya, mana-mana orang
yang menghendaki pahala di dunia, nescaya kami berikan kepadanya pahala di dunia itu. Perkataan thawab digunakan. Dan mana-mana orang yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pahala akhirat, dan kami memberikan balasan kepada orang yang bersyukur. Baik. Itu perkataan yang disebut sebagai perkataan thawab. Kadang-kadang Allah Ta'ala guna juga perkataan mathubah. Mathubatun ni mari daripada perkataan thawab tadi juga, pahala juga. Surah Baqarah ayat 103. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun. Sungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, nescaya kami akan mendapat, dan mereka akan mendapat pahala, dan sesungguhnya kata Allah, pahala yang ada di sisi Allah lebih baik kalau mereka mengetahui. Baik. Jadi perkataan yang sinonim dalam Al-Quran digunakan dua perkataan untuk pahala, ajrun dan juga thawab, yang dapat kita jumpai. Ada juga Allah Ta'ala guna perkataan jaza, apa panggil, kurniaan daripada Allah, yang berbentuk pahala juga. Tapi banyaknya ayat Quran guna dua perkataan ni, thawab satu, ajrun satu. Kalau kita nak bahas bab perbezaan kedua-dua ni, dua-dua perbezaan ini kalau kita nak bahas dari sudut bahasa Arab, saya rasa tak perlu bahas lah, kerana bukan semua kita mengaji Arab. Kalau saya bahas pun, tuan-tuan pun pening, saya pun sakit tekak. Nama ni? Tu kalau nak tahu perbezaan tu daripada sudut bahasa Arab tu, kena pergi di rumah lah. Kena pergi di rumah. Tanya, boleh kita ada perbezaan dia? Cuma begini. Kalau kita tengok, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, dia akan bagi sesuatu perkara yang berbentuk pahala ni kepada orang yang Allah Ta'ala dah janjikan melalui lisan Nabi SAW. Maknanya Nabi SAW beritahu kepada kita semua, ini pahala, ini dosa, ini pahala, ini dosa ni. Itu semua adalah benda yang memang Allah Ta'ala sebut. Dan Allah Ta'ala wahyukan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Sebab apa kita kata? Kerana Nabi tak boleh reka benda tu sebagai pahala. Tidak ada manusia yang pun boleh reka benda yang melibatkan pahala dan benda yang melibatkan dosa. Semuanya itu duduk di bawah slogan yang kita letak sebagai syariat. Syariat ni Allah Ta'ala sebutlah Quran. Syara'alakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fih. Syara'alakum minad dini ma wassa bihi Nuha. Aku telah syariatkan kepada kamu sebagaimana aku telah wasiatkan kepada Nuh. Syara'alakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna, dan sebagaimana aku telah wahyukan kepada Ibrahim wa Musa wa Isa. Ibrahim, Musa dan Isa. Kenapa disebut nama-nama Nabi ni? Nak beritahu bahawa syariat daripada sudut halal dan haram dan syariat akidah terutamanya adalah benda yang sama. Syariat daripada sudut kehidupan, yang ni boleh, yang ni halal, yang ni haram, mungkin berbeza. Setiap kaum yang ada nabi-nabi itu berbeza. Macam kita beza dengan Bani Israel. Banyak perkara yang beza dengan Bani Israel. Dalam syariat Bani Israel, hari Sabtu ni hari yang tak boleh bekerja.
Tak boleh bekerja langsung. Hari ibadah je nak pergi angkat pukak. Kalau musim-musim banjir ni tahan ikan puyuh, ikan sepak ke apa ke. Nak pergi angkat, kita tahan pukak tu, letak pukak tu hari Jumaat. Tapi nak pergi angkat tu hari Sabtu. Tak boleh. Kalau Bani Israel. Itu yang dia petikai dengan Nabi dia tu. Dia pergi letak pukak tu, dia kata, kami tak tangkap ikan hari Sabtu, kami letak pukak tu hari Jumaat. Cuma kami pergi angkat pukak tu hari Sabtu. Dia punya helah. Yahudi ni memang banyak helah semua. Helah dia banyak. Asalnya, kalau kita tengok beberapa riwayat, memang Allah Ta'ala beri kepada dia hari Jumaat juga, sama dengan kita. Tapi dia banyak petikai. Banyak petikai, maknanya dia tak ambil hari Jumaat, dia nak hari lain. Dan Bani Israel memang golongan yang banyak mempertikaikan. Bila Allah Ta'ala bagi al-manna was-salwa contoh, makanan yang daripada syurga tu, al-manna was-salwa, mereka tolak juga. Mereka nak makanan lain. Apa? Elok makanan al-manna was-salwa. Orang kata duk makan hari-hari, cemuh dia kata. Jenis Bani Israel. Jenis Bani Israel. Petikai banyak. Baik. Syariat Nabi Muhammad berbeza. Hari Jumaat hanya waktu solat Jumaat. Lepas tu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Boleh bertebaran atas muka bumi, carilah kelebihan-kelebihan Allah Taala bagi. Boleh meniaga makna, tapi Jumaat. Dia tak boleh langsung. Sabtu tu sehari tak boleh buat apa. Itu syariat kehidupan. Yang ni halal, yang ni haram. Oleh kerana itu, tidak ada orang yang boleh mengatakan yang ni halal, yang ni haram, kecuali benda itu ketetapan daripada agama. Tidak boleh orang kata yang ni dapat pahala. Awak baca-baca begini, dapat pahalanya begini. Siapa yang berhak beritahu benda begitu tu? Nabi SAW. Orang lain tak boleh beritahu. Kalau ada orang klaim juga bahawa dia tu boleh beritahu pahala banyak ni sedangkan Nabi tak beritahu, maka orang itu telah mendustai Nabi SAW. Apa balasan mendustai Nabi? Man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa'u maq'adahu minan nar. Siapa yang mendustai Nabi SAW, Nabi kata man kadhiba alayya, siapa yang mendustai aku tak sebut, dia kata aku sebut, aku tak kata pahala, dia kata pahala, aku tak kata dosa, dia kata dosa. Falyatabawwa'u maq'adahu minan nar, dia telah menempah seat untuk di dalam neraka. Nabi kata Tuan tak mati lagi, tapi seat dalam neraka tu ada dah. Macam orang nak pergi Mekah, kita tak pergi lagi, baru duduk siap beg apa semua, tapi seat kita tu ada dah. Sebab apa? Sebab travel tu bayar dah. Dia telah menempah tiket untuk neraka, kursi dalam neraka. Maknanya tunggu hari bulan je untuk kita naik flight, sebab seat kita dah ada dah. Check in tu naik flight. Mana kawan ni tunggu kiamat, tunggu mati je untuk masuk neraka. Itu satu benda yang besar yang diancam oleh Nabi SAW. La hawla wa la quwata illa billah. Baik. Dan pahala ni, dia menjadi kayu ukur kawan tu ke syurga ataupun kawan tu ke neraka. Timbangan itu berat ataupun ringan. Satu yang menarik bahawa pahala ini rahsia Allah. Tak nampak. Duit nampak duit. Duit nampak. Nah, semua orang perlu duit dalam muka dunia ni. Semua orang nak duit. Untuk hidup. Nak makan, nak apa, semua perlu duit. Nak kahwin, duit. Nak pergi makan di kedai, siapa dia nak bagi free kita? Boleh bagi free 2-3 kali. Nah, asyik mari hari-hari, siapa nak bagi free? Tutup kedai kawan tu kalau kita makan free. Duit. Kita takkan nak berjalan kaki, isi minyak, tak ada kereta, naik motor. Duit juga. Semua tu dengan duit. Sebagaimana keperluan manusia untuk hidup di dunia itu duit, maka pahala adalah keperluan untuk hidup di akhirat. Kerana segala mata wang dunia ni, baik dolar Amerika ke, pound sterling ke, riyal Saudi ke, ringgit Qatar ke, semua tak ada guna. Di hari akhirat Allah Ta'ala tak hitung benda tu semua. Kita lah ni kita nak tukar supaya duit itu jadi pahala.
supaya duit tu jadi pahala. Maknanya duit pun kita guna atas muka dunia, cari duit. Tak ada orang kata, saya malah cari duit ustaz, tak ada. Orang gila pun reti, RM20 tu banyak pada RM10. Walaupun dia gila. Macam saya cerita tu, ada orang gila Kota Baru seorang begitulah. Dia tahu kita ustaz. Boleh jadi dia tu dulu mengaji juga, boleh jadi. Mengaji pesen dia lah. Orang kata dia tu mengaji juga ustaz, tapi dia mengaji pelik-pelik sampai dia jadi panah, dia putus wayar dia. Fiuh ni putus orang kata. Lepas tu, dia jumpa saya, dia kata ustaz, oleh kerana sifat Tuhan ni 20, mari RM20 dia kata. Tu dia cerdik juga orang gila ni. Kita kata mu nak buat apa RM20? Ambil RM2 sudah lah. Oh, dia kata minyak mahal lah ni ustaz, dia kata. Dia kata minyak mahal. Masa tu minyak mahal sungguh. Nah, pada hadiah tu naik bah free dia orang bagi ke dia. Siapa nak ambil orang gila tak? Tapi nak beritahu dia tu duit dia kena. Ni RM20, ni RM2. Dia reti. Baik budak kecil pun reti juga duit. Orang sakit duk ngak hospital tu. Mata tak apa nampak, cakap tak boleh. Nak nasi. Nak buah apple ni. Air leci. Nak ambil duit buah bantal kata. Duit nak lagi. Duit letak buah bantal lah. Penuh buah bantal tu duit. Orang duk bagi melawak kan. Orang bagi duit. Duit nak lagi. Sakit lutut pun kalau kerajaan bagi duit, duk tunggu depan bank. Beratur bukan main panjang. Sakit lutut pun pergi. Tapi nak bayar masjid, nak naik tangga masjid 2-3 tangga tu, oh tak boleh lah, saya tak naik tangga sakit lutut. Tangga BSN tu gini boleh naik. Bukan orang kampung ni lah, orang tempat lain. Kenapa ni? Sebab apa? Sebab duit. Jadi manusia nak pada duit ni. Saya pun nak pada duit, tuan-tuan pun nak pada duit. Semua orang nak pada duit. Tapi tugas kitanya nak tukar duit tu jadi pahala. Sebab nilaian atas muka dunia ni duit. Dolar Amerika, pound sterling, apa semua atas muka dunia. Akhirat Tuhan tak pandang, tak nak pahala. Oleh kerana tu ada yang orang mari akhirat tu, dia ada masalah dengan kawan ni, nak bayar balik dengan kawan tu macam mana? Tak ambil duit kawan tu ke, dia ambil tanah kawan tu ke, atas muka dunia dia buat zalim kawan tu ke, nak bayar ngapa? Kalau atas muka dunia ni hakim kata awak kena bayar sekian-sekian kepada dia, bayar. Akhirat Tuhan kata pahalamu ambil tak atas kepala kawan ni, dosa kawan ni tukar ambil tak atas kepala dia. Yang sepatutnya kawan tu nak masuk neraka betul-betul dah jadi masuk syurga, oleh kerana ambil change dengan pahala kawan ni. Yang kawan tu betul-betul nak masuk syurga dah, tiba-tiba masuk ke neraka oleh kerana ada dosa dengan orang lain. Itu di antara pahala dan dosa. Baik. Oleh kerana saya sebut tadi, pahala adalah satu perkara yang menjadi, orang kata, sirullah, rahsia Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada orang yang tahu. Rahsia Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sebut rahsia Allah Subhanahu wa taala ni, kita hanya diminta yakin. Banyak mana Tuhan nak bagi pada kita, kadang-kadang Nabi SAW sebut angka. Tapi angka tu bukan makna banyak tu. Contohlah kita kata salatul jama'ati tafdal salatul fazzi bi 27 darajah. Nabi sebut solat jemaah, orang kata lebih banyak pahalanya nak banding sembahyang seorang dengan 27 kali ganda. Lalu ulama bincang 27, kenapa tak 30, kenapa tak 40, sikit 27 ni. Dia bincang, ulama dia bincang benda begini. Rupanya bilangan itu adalah simbolik kepada apa yang Nabi sebut saja. Sebalik 27 kali ganda tu nak digandakan berapa pula lepas pada tu, wallahu a'lam, kita pun tak tahu. Sebab itu adalah rahsia Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala saja yang tahu. Kalau guru saya dulu dia sebut bahawa ulasan dia berkenaan dengan hadis, dia kata
boleh kita kata bahawa orang yang semayang berjemaah ni dia punya standard dia lebih nak banding semayang seorang-seorang. 27 kali ganda tu adalah nak membayarkan standard tu lebih. Memang orang semayang jemaah ni ada standard dia kerana dia adalah solat yang terbaik. Nak banding dengan solat bersendirian. Sebab apa yang terbaik? Sebab Nabi sebut afdal, lebih afdal. Mana terbaik? Kita dituntut untuk cari yang terbaik. Kita dituntut supaya cari ahsanu amala, yang terbaik. Dan termasuklah benda ni yang terbaik ni. Itu semayang berjemaah. Kalau lah Allah Ta'ala kata, Nabi kata semayang berjemaah dapat RM27, sudah semayang jemaah, saya elok sejadah RM27. Oh, pecah masjid kat belakang. Lah, kalau RM27. Sebab pahala tu tak nampak. Sebab tu saya kata hanya orang yang meyakini Allah Ta'ala dan meyakini perkataan Nabi SAW, dia boleh faham apa itu pahala. Kerana dia melibatkan perkara al-ghaibiyat, perkara yang tak nampak. Dosa buat begitu. Tidak ada orang yang ditulis dosa di atas kepala dia buat dosa, ada? Tidak ada. Pahala pun tak ada. Bulan puasa, dia tu tak puasa tapi dia buat letih. Tak ada tulis atas kepala dia puasa ke tak puasa. Kalau tulis nyala lampu macam lampu tu, oi. Penat kita berjalan kena tutup. Apa tak puasa hari ni? Malu, tak semayang hari ni, malu dah. Sebab dosa ditulis dan pahala ditulis. Tapi dia menjadi rahsia Allah Ta'ala, Tuhan saja yang tahu. Allahu Akbar. Baik. Bagaimana dengan ada orang kata, contoh dia kata tak boleh kita niat pahala buat amal ni. Macam kita niat nak ke benda. Perkataan itu adalah perkataan yang salah. Bersalahan dengan apa yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan bayangkan pahala ni macam upah, jangan. Dia bukan upah. Dia satu nikmat daripada Allah Taala yang beri kepada kita. Baik, contoh gini. Kita masuk syurga ni bukan kerana pahala kita banyak. Yang paling besar masuk syurga kerana rahmat Allah Ta'ala. Itu nombor satu. Sebab Allah Ta'ala beri pahala pada kita ni, hadiah kepada kita, dan Allah Ta'ala merahmati kita. Benda yang kita buat tu nombor satu, kita pastikan benda tu adalah syariat Allah ataupun tidak. Baru Tuhan rahmat pada kita. Kalau tuan-tuan nak tengok gini, Balik nanti tuan-tuan tulis. Amalan baik yang tuan-tuan buat hari ni dengan amalan yang tak baik. Ataupun tuan-tuan tulis berapa lama masa tuan-tuan dengan Allah Ta'ala hari ni. Daripada pagi sampai petang, pagi bangun sembahyang subuh, mari sembahyang subuh. Sembahyang subuh tak lama sangat, lebih kurang dalam 15 minit, 10 minit. Tu pun kalau tu imam baca ayat-ayat dalam Quran, kalau baca ayat-ayat dalam surah lazim, ya juzuk amal, juzuk 30 tu, kalau baca juzuk 1 2 tu panjang lah tak. Kalau baca wadduha pun lagi ringkas. 10 minit tu imam pun pagi-pagi sikit perut. Lah, lagi dah singkat semayang tu, 15 minit lah kita letak. Waktu baca Quran ada setengah jam, waktu berzikir banyak ni, waktu-waktu semua tu amalan baik. Kita buat hari-hari amalan tu. Istiqamah. Kita kali dengan umur kita pandai-pandai buat amal tu, kita kali dengan umur kita yang kita buat amal tu bila. Mungkin ada orang dia buat 20 tahun baru dia insaf, umur 20 tahun. Alhamdulillah juga dia insaf. Ada orang 50 tahun baru nak insaf, tak apalah bila-bila pun. Bila tuan-tuan buat amal tu sampai ke sekarang ni, masa dia tu, tuan-tuan pun ambil masa, buang masa tu. Masa duk melepak, duk minum kopi kedai mak janda, tulis belakang situ. Duk makan roti canai apa tak? Kita akan nampak keputusan dia. Siapa-siapa pun masa yang kita buang tu lebih banyak daripada masa kita dengan Allah. Kita duk tengok, nak kali dengan umur kita dapat syurga, tak dapat. Kalau kita baca syurga. Kalau kita bacalah syurga tu ada apa?
Nak banding dengan amalan kita buat tu, tak masuk syurga kita. Tapi tidak, Allah Ta'ala dia bagi rahmat. Rahmat yang besar Tuhan bagi, di antaranya digandakan pahala. Digandakan pahala. Contoh, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر إنا أنزلناه في ليلة القدر malam Lailatul Qadar. Bila Lailatul Qadar ni? 10 akhir Ramadan. Bila tak tahu, tapi adalah malam dia tu. Kita tak payah tunggulah malam mana nak tengok tanda, tengok langit cerah. Nak Qadar mana ni kata. Tunggu. Dia buat macam tunggu, nak tunggu buah harum manis. Takut orang curi. Lah, ada kira tunggu gitu. Jangan tunggu begitu. Kita kena buat amal. Tak kira lah bila Lailatul Qadar tu, perkara kedua. Perkara yang asas, yang utama sekali bahawa kita amal pada malam Lailatul Qadar. Bila mula malam? Menghidupkan malam ni lepas daripada isyak kita bertarawih. Kalau malam tu kena Lailatul Qadar, dapat pahala kita. Cuma yang lebih lagi, orang yang menghidupkan malam sepertiga malam tu, yang tu lebih lagi. InsyaAllah orang yang tak pernah tinggal tarawih daripada 1 Ramadan sampai ke akhir, dia dapat pahala. Pahala ni, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, kelebihan dia lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni 80 tahun lebih tak? Nak hidup 80 tahun lebih zaman lah ni payah pakcik. Susah. Nak hidup umur 80 tahun lebih. Sebab hari ni orang muda-muda mati. Saya takut sebab saya muda juga. Duk fikir juga orang tua-tua dia tak mati. Dia makan apa? Pakcik dia makan apa? Bagi tahu pada saya takut ada pil ke tak? Saya tengok cerita, orang muda. Sekat orang muda mati. Allah. Yang petang tadi dia pergi tunggu isteri dia temuduga jururawat dalam kereta tu lah. Dia dengan anak dia. Duk tunggu isteri duk temuduga. Isteri kau suami tak boleh, suami mati mengejut. Kata suami dia dah mengadu sakit dada 2-3 hari dah, mungkin serangan jantung. Tapi muda lagi umur 30 lebih. Ya Allah, mati tak kenal siapa. Cuma nak bagi tahunya, nak hidup 80 lebih tu. Khairum min alfi syahr, lebih baik pada 1000 bulan. Cuba bayanglah. Tahun ni boleh 1000 bulan, tahun depan boleh 1000 bulan, maka layaklah masuk syurga. Kalau kita tulis apa yang kita buat tadi tu, tak layak. Itu orang panggil nikmat dan kelebihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala yang menyebabkan seseorang itu dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau ikut amalan yang kita nak buat ni, Allah letih. Buka je Quran, kita tu buka je Quran. Aminal ladzina amanu amilus salihat. Lemari duduk menguar, merah mata, dah sakit pedih habis mata ni. Allah. Tapi kau tengok cerita Piramli tu, tergelak, jatuh gigi palsu tu. Cerita tu 4-50 kali dah tengok apa tak mengantuk. Tak mengantuk. Sebab apa tu? Boleh fikir sendiri lah sebab apa tu. Tetapi orang yang nak pada pahala ni, dia bunyi pahala tu seolah-olah bunyi macam kedai yang sedap. Contoh gini, kawan kita beritahu, kedai itu sedap sungguh. Dia kata, saya pun pernah pergi kedai itu sedap sungguh. Dia masuk, Allah, kita kata, pelayan dia pun comel, orang siam. Duk abai, kata. Dah, kita tak pergi lagi ni. Masa duk sembang di masjid belakang tu je, duk kata, lauk kedai dia tu sedap, tapi air liur kita ni keluar dah. Dah.
Cucu dah Hailio ni, Allah sedap sungguh. Sebab apa? Kedai mana kedai tu? Cerita sedap tu dia telan Hailio dah. Sedap dia kata. Nak bagi tahu sedap. Ada orang tak mau menikah. Suruh menikah tak mau. Suruh menikah tak mau menikah. Dia kata, menikah sedap makan pulut, dia kata. Mak dia menikah, suruh menikah tak mau menikah. Dah sekali mak dia suruh menikah, dia kata, mak carilah, dia kata. Kita menikah, ha? Mak dia cari, perempuan comel sungguh menikah. Menikahlah dia. Pagi esok mak dia tanya, "Guana weh?" Orang Kelantan, "Sedap ke menikah?" Allah, dia kata sedap menikah. Kalau kita tahu menikah sedap gini, kita menikah dulu pada pok lagi, dia kata. Tahu dia nak menikah dulu pada pok dia lagi. Nak bagi tahu sedapnya menikah. Nah. Allah Tuhan. Itu bukan hadis tu, cerita. Cuma nak bagi tahu, saya nak bagi tahu gambaran pahalanya begitu. Oh, dia boleh gambar pahala ni gini. Bahawa bila seorang tu, bila dia rasa manisnya buat pahala ni, dia rasa macam kedai sedap tadi. Dia tak akan lepas peluang. Sebab kedai tu sedap, dia tak akan lepas peluang. Walaupun segala benda sedap kedai tu. Kari pak dia apa sedap, kuih dia apa sedap, ngerojak dia apa sedap, ngepas sembur apa, semua sedap. Dia tak akan lepas peluang walaupun dia beli kari pak tu hanya RM2 saja buat balik rumah dia. Sebab apa? Sebab sedap. Bermakna pahala ni, semua orang nak rebut. Sebab dia rasa indah dan sedapnya pahala itu. Boleh nampak tu? Itu pahala. Dan apa yang termasuk dalam pahala yang besar? Tu saya hurai tu bab pahala baru. Hak besarnya hak mana? Pahala yang besar tu. Baik. Kalau kita tengok ada dalam hadis Nabi SAW, ia ada sebut 7 perkara yang menjadi pahala yang besar. Yang pertama sekali, hadis ini riwayat daripada Anas, dan beliau mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda, "Sab'un yajzi." Dia guna perkataan yajzi. Ajrun. Mari daripada perkataan sama lah. Yajzi lil abdi ajrun hunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih. Baik. Rasulullah sebut bahawa ada 7 pahala yang tetap mengalir bagi seorang hamba yang mana walaupun dia sudah terbaring dalam kuburnya. Pahala tadi yang saya sebut tadi, yang kita nak cari itu pahala yang tidak mati bersama dengan kita. Dia 2 jenis. Ada pahala yang kita buat, dia mati bersama dengan kita. Tak ada kita, tak ada pahala tu. Semayang tengah malam apa semua tu tak ada pahala tu, pahala yang mati bersama dengan kita. Kita kena banyakkan saham pahala yang berbentuk kalau kita mati, pahala itu tidak mati bersama dengan kita. Yang tu yang kita nak. Yang tu yang kita nak. Baik. Apa disebut? Yang pertama, Nabi SAW kata mengajar ilmu. Ilmu yang dimaksudkan di sini itu al-ilmu yang tafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang teratas sekali orang panggil ilmu agama, ilmu kena syariat. Dan ilmu bawah daripada tu ilmu yang mana seseorang itu boleh menguruskan kehidupan dunia dengan baik hasil daripada kita mengajar dia ilmu. Pun dapat pahala. Maknanya bukan ustaz saja dapat pahala. Cikgu-cikgu di sekolah sampai kawan tu boleh kerja hasil daripada mengajar mekanik apa semua boleh pahala tu. Tapi tidak setaraf pahala itu dengan pahala orang yang berilmu agama. Boleh faham? Tu kita kena banyakkan benda tu. Cara macam mana? Kalau boleh mengajar, kita mengajar. Boleh menulis, kita menulis. Saya tak ada ilmu apa ustaz kata. Ilmu masak ada lah, boleh ajar masak. Sampai kawan tu boleh buka kedai. Saya tak ada ilmu apa ustaz nak menanam gitu, ajar menanam. Ajaklah apa pun, janji benda tu dapat manfaat. Yang mana dia boleh hidup. Dia boleh cari makan dengan apa yang kita ajar tu. Dia nak cari makan cara bohong apa tu dosa dia. Tapi kita ajar benda yang betul.
Sebab tu guru-guru yang pergi ke sekolah ni bukan sahaja dia ingat bahawa dia tu dapat duit, kerajaan bayar gaji bulan-bulan, tapi kalau dia ingat benda tu nak didik orang, pahala banyak Tuhan bagi pada dia. Pahala banyak. Sebab dia tu boleh menghasilkan orang yang disebut sebagai doktor, boleh selamat nyawa orang. Dia boleh menghasilkan seorang yang diberi nama sebagai pemimpin, dia boleh buat manfaat ramai banyak pada orang. Dia bukan ajar benda jahat, dia ajar benda baik. Adab dengan guru tu Islam meletakkan sungguh hebat sekali. Sebab ni yang pertama. Yang kedua, mengalirkan sungai. Macam mana ni? Maksud ialah membuat aliran sungai ataupun mata air dan sungai induk supaya airnya boleh mengalir ke tempat-tempat sebagaimana ladang. Buat tali air. Daripada sungai tu kita gali, masuk, orang boleh tanam tanaman, orang boleh tanam padi. Ada manusia tak nampak pahala ni, nak masuk rumah dia tu, dia bagi tanah sikit je. Kawan tu tanah belakang, dia tanah depan. Kawan tu minta lah, kita bayarlah sikit. Dia kata nak tanah, nak masuk rumah saya, dia bagi je. Muak-muak kereta kancil je masuk. Padahal kalau dia buka tanah dia tu, terpecah pagar dia buka tanah dia tu, pahala banyak mana orang boleh lalu. Dia buka tanah dia tu menyebabkan jadi shortcut, jadi dekat jalan tu. Orang duk lalu hari-hari, pahala banyak Tuhan bagi ke dia. Pahala banyak. Tapi tak nampak benda tu. Sebab pahala tu tak nampak. Kalau duit bantuan tu nampak tu, yang jujuk beratur tadi tu. Sebab nampak ni tak nampak pahala, nak nampaknya akhirat. Nak nampaknya masa nak mati, baru nak beramal soleh, nak buat pahala. Jadi mengalirkan sungai untuk tanaman, untuk orang siram, untuk minum, apa semua berkaitan dengan aliran air ni adalah benda yang mendapat pahala yang banyak. Yang ketiga, menggali telaga. Disebutlah hadis Nabi SAW, satu ketika ada seorang lelaki yang menahan dahaga yang teramat sangat berjalan. Lalu dia menemukan satu telaga, dia turun dalam telaga tersebut minum, kemudian keluar. Mendapati ada seekor anjing menghulurkan lidahnya kerana terlalu haus. Lalu anjing tersebut dahaga, dia rasa bahawa anjing itu dahaga sama macam dia. Dia bagi minum, kemudian Allah Ta'ala mengampunkan dia. Dan para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, apakah boleh mendapatkan pahala dalam pemeliharaan binatang? Rasulullah SAW kata, ya, pada setiap benda yang menyawa itu ada pahala. Orang yang beri minum pada binatang sekalipun, tapi dia ada nyawa, dia dapat pahala. Dalam riwayat yang lain, ada seorang perempuan beri minum pada anjing, perempuan yang bari, perempuan yang jahat. Bari ni makna perempuan penzina. Daripada muda sampai ketua tak ada orang nak berzina dengan dia dah. Dia balik tengok anjing yang lapar, dia beri minum, pun dapat pahala. Tuhan bagi dia syurga. Okey. Jangan azan lagi, sikit lagi dah. 3 minit lagi. Lepas tu baru kita azan. Kalau azan dulu dia tak syok lah. Dia kena turun gear balik. Nak masuk gear tu lambat sikit, enjin besar 320. Baik. Tu gali telaga. Gali telaga ni banyak orang buat ni tuan-tuan. Di Kemboja duk gali telaga, di Afrika duk gali, kerana bekalan air bersih tu tidak ada. Semua tu dapat pahala. Orang tanya macam mana ustaz kalau orang pergi kambuh telaga tu, dapat pahala ke tak lagi kita? Kita dapat pahala. Ni kata Dr. Sukhordawi, kerana Allah nilai melalui niat yang asal kita itu. Dia tak nilai benda tu, dia nilai niat asal kita. Asal kita supaya nak benda tu kekal. Macam orang derma masjid contoh dah. Tuan-tuan ni nak besar lagi masjid ni. Katakanlah 20 tahun akan datang, orang pun makin ramai, jemaah pun makin ramai. Nak besar lagi masjid 20 tahun akan datang, tuan-tuan pun buat surat Perdana Menteri. Masa tu saya Perdana Menteri, contohlah tu. Nah, tulis surat, saya pun lulus. Sebab apa? Saya perlu mari masjid ni, buat masjid besar lagi. Bagaimana dengan binaan-binaan yang orang bagi, ekon yang orang bagi apa ni, semua dapat pahala yang berpanjangan. Kenapa? Kerana dikira niat masa awal kita itu. Kita nak bagi tu. Kalau kita niat nak bagi, kalau orang tak guna ni tak ada pahala, tu tak ada pahala. Memang tak ada pahala pun begitu.
Tapi kalau kita niat pahala ni aku nak berpanjangan sampai bila-bila. Orang tu guna ke tak berguna, kita tetap dapat pahala. Kerana berdasar kepada niat dikira. Yang keempat, menanam pohon tamar. Pohon tamar ni di Arab, bagaimana dengan kita? Kita tanam pohon-pohon yang boleh manfaat pada manusia. Orang boleh berteduh di bawah pokok tu. Ataupun kita kata bina wakaf. Bina wakaf. Wakaf-wakaf tepi jalan orang boleh berteduh dan sebagainya. Apatah lagi kalau pokok tu pokok rambutan ke pokok apa kau boleh ambil manfaat. Burung dapat makan, orang dapat makan. Nah, dah kita ni tanah harum manis banyak dah. Tanam dah 2-3 kat depan rumah tu. Tu bahagian orang nak makan, ambil lah siapa nak makan, ambil. Kita cuma jaga jangan bagi orang khianat je. Ni tak pokok letak pangkah begitu. Siapa ambil bucik perut. Allahu Akbar. Maka benda tu tak dapat manfaat. Tuan-tuan senang je. Masjid tuan-tuan ni saya nampak luah dah. Luah. Mari gali-gali duduk tanam macam ni. Kalau duduk berebut lah. Kalau duduk kata hak masjid apa tak ada, mari tanam sendiri. Orang nak makan, nak ambil. Mari tanam pokok-pokok hak boleh makan, Jangan tak boleh makan tu buat apa? Hak boleh makan. Pokok sukun ke, buah sukun tu tak? Hak boleh makan, pokok rambutan ke, harum manis ke. Kalau tanam durian tak benda sabah juga. Jangan tanam benda-benda yang boleh makan. Sama-sama jemaah dapat makan, orang luar pun dapat makan. Itu semua pahala. Minta izin dengan masjid. Tapi anak benih tu kita tanam. Memang hari ni tak nampak lagi. Mungkin buah tu, pokok tu akan jadi besar-besar. Dan Allah Ta'ala kira pahala. Sebab kita nak pokok tu berbuah. Tiba-tiba kita mati dulu, pokok tu tak berbuah. Dapat pahala ke tak? Dapat pahala. Sebab niat kita tu. Baik. Yang kelima, membangunkan masjid. Sebagaimana masjid ini merupakan tempat yang Allah Ta'ala cintai, Allah Ta'ala suka, maka kita pakat membangunkan masjid. Sebab tu wakaf untuk masjid ke apa ke adalah digalakkan. Jadi kalau tengok mozaik masjid tu pecah apa, kita ada duit, tak payah duit orang lain, tak payah duit masjid, duit kita, tak apa. Ni saya biasa bagi lah ni, sikit ni. Mozaik rumah banyak, habis buat dapur banyak mana dah. 2-3 kotak lagi mozaik di rumah tu tak? Ambil letak situ lah. Jalan depan rumah kita tu, berlubang-lubang ni musim-musim hujan. Kita marah ke? Majlis daerah, apa ni JKR ni? Tanah ni begini doa ke YB. Padahal simen rumah dia belakang, batu rumah dia belakang air. Semua cukup lengkap, ambil letak je. Letak lubang tu supaya jangan dalam sangat. Dapat pahala. Dia kira membuang halangan di tengah jalan. Lubang tu halangan lah di tengah jalan. Tak nampak pahala tu. Duk marah ke YB, duk marah ke penghulu. Habis orang dia marah. Dia tak berpahala. Baik, itu tak nampak. Jadi membangunkan masjid. Yang keenam, mewariskan Al-Quran. Apa makna mewariskan Al-Quran? Baik, ini juga cara yang baik. Kita beli Al-Quran, kita wakaf Al-Quran, dan pastikan Al-Quran yang kita wakaf tu pada orang yang nak baca Quran tu sendiri. Orang yang baca Quran. Kita wakafkan Al-Quran dan kita mewariskan Al-Quran itu pada anak cucu kita. Lagi baik. Di antara kita semua ni, kadang-kadang mari baca Quran di masjid, tapi Quran peribadi tak ada. Orang yang tidak ada Quran peribadi lagi, pergi beli Quran untuk peribadi dia, tulis nama dia, baluk cantik-cantik, buat baca Quran dengan Quran tu, tanda dengan pensel ni, ayat berapa kita baca hari ni, supaya kita mati anak cucu kita boleh ambil Quran tu. Oh, banyak ni Tok Wan aku baca sehari-hari banyak ni, 2-3 muka. Mungkin dia dapat tiru kita kerana kita menunjukkan satu perkara yang baik. Benda ni tidak akan mati bersama kita pahala ni. Yang keenam, mewariskan Al-Quran. Dan yang ketujuh, mendidik anak-anak. Dan mendidik anak-anak ni adalah perkara yang termasuk dalam disebut oleh Nabi SAW. Apabila seorang tu mati, 3 perkara yang ditinggal, iaitu doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah amal jariah yang berpanjangan. Mendidik anak-anak supaya menjadi anak yang soleh, ya anak tersebut akan mendoakan dia. Syarat tu, soleh, kalau tak berdoa, tak jadi. Soleh, tak berdoa, tak jadi. Berdoa saja, tak soleh. Sampai ataupun tidak. Berdoa, tak soleh. Ada ulama kata sampailah, sebab dia berdoa. Tapi biasanya, hak mendoakan ni semua orang soleh. Semua orang soleh.
Sebab apa? Sebab orang yang dia tak berdoa untuk diri dia sendiri, macam mana nak berdoa untuk orang lain? Ada orang yang dia berdoa untuk diri dia sendiri dan dia berdoa juga untuk orang lain. Itulah sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kena ingat 7 perkara. Mengajar ilmu, yang pertama. Yang kedua, mengalirkan air sungai. Yang ketiga, menggali telaga. Yang keempat, menanam pokok untuk manfaat orang lain. Yang kelima, membangunkan masjid. Yang keenam, mewariskan Al-Quran. Yang ketujuh, mendidik anak-anak. Mudah-mudahan pahala-pahala yang kita sebut tadi mengalir kepada kita walaupun kita telah pergi meninggalkan dunia ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita tuan-tuan. Jadi kita kena banyak pahala kita ni. Banyak pahala. Pastikan pahala tu Tuhan redha. Pastikan pahala tu benda yang Nabi ajar kepada kita. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagi kepada kita syurga. Aku qauli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah